Yang kedua, kalau kita betul kita nak kutip lebih teks GST kerana apa sebabnya? Kerana kerajaan fikir kita tidak boleh terlalu bergantung kepada kutipan hasil daripada sektor petroleum. Betul, kita memang tidak patut bergantung kepada sektor petroleum. Tapi caranya bukan dengan mengutip cukai daripada rakyat Malaysia yang lebih tinggi. Bukan macam tu. Caranya adalah untuk meningkatkan produktiviti rakyat Malaysia, meningkatkan gaji dan income rakyat Malaysia supaya lebih teks dapat dikutip dengan taraf pengutipan cukai, the tax rate yang sama. Caranya bukan kata okey, ekonomi tak bertumbuh, harga petroleum berturun, kita tingkatkan cukai daripada orang biasa, orang ramai. Itu bukan caranya. Caranya adalah untuk meningkatkan income dan produktiviti bagi rakyat di Malaysia. Dan kita harap kerajaan akan fikir baik-baik sebelum mengimplementasi polisi GST. Sebab saya fikir GST dari segi teori memang lebih efisien, memang lebih baik untuk ekonomi, tapi selepas kita benar-benar mencapai tahap high income, barulah kita implement GST di mana semua rakyat telah pun membayar gaji pendapatan, bukan gaji, cukai pendapatan, personal income tax, barulah kita tukar kepada sistem GST. Nah, bekalan yang seterusnya, bekalan 11, maksud butiran 021-700, iaitu pelaksanaan penyusunan semula pengangkutan awam di Lembah Kelang. Ini berkaitan dengan syarikat prasenara yang dikendalikan oleh Kementerian Kewangan. Dan saya nampak dalam butiran tersebut peruntukan yang diberikan adalah 299 juta saja. 299 juta saja. Saya ingin bertanya, syarikat Rapid Care ni ada banyak perbelanjaan pembangunan yang perlu diambil pada tahun ini, tahun depan dan tahun yang akan datang, supaya sistem pengangkutan awam di Malaysia dapat dipertingkatkan seperti satu daripada key result area yang ditentukan oleh Perdana Menteri. Okay. Masalahnya 300 juta boleh buat apa? Boleh beli apa? Macam mana kita dapat meningkatkan sistem pengangkutan kita kalau tidak mencukupi wang yang cukup untuk melabur dalam sistem pengangkutan awam, the basic infrastructure. Okay. Saya tak tentu sebab daripada butiran yang diberikan not clear, tapi saya tak dapat cari di Kementerian Pengangkutan ataupun Kementerian Kewangan wang yang diperuntukkan untuk membina penyambungan rail LRT seperti yang dikatakan oleh kerajaan daripada Kelana Jaya ke Subang Jaya dan Subang Jaya ke Seri Petaling. Satu key projek yang telah pun heboh-hebohkan sejak 2-3 tahun yang lalu, tidak ada kat dalam. So saya nak tanya, adakah ni projek yang dihebohkan untuk supaya rakyat yang tinggal di Subang Jaya, di Petaling Jaya, di Seri Petaling jadi excited dulu, ataupun benar-benar ada polisi, ada cadangan untuk membina penyambungan sistem tersebut? Saya tak perlulah kata satu lagi cadangan yang diberikan front page treatment oleh surat khabar tempatan, iaitu cadangan satu rel baru daripada Ceras ke Kota Damansara. Langsung tidak ada dalam butiran ni. Kajian pun macam tak ada. Dasar baru tak ada dalam. Kalau ada, sila tunjukkan kepada saya, sebab saya ingin memberitahu penduduk-penduduk di kawasan saya dan juga berdekatan dengan saya, apakah cadangan kerajaan untuk meningkatkan mutu sistem pengangkutan awam di Lembah Kelang. Okay. Satu lagi, pembangunan perkara 10 butiran 030-200 mengenai pelaburan, MKD dan penswastaan. Dalam bajet, ucapan bajet Perdana Menteri
beliau telah berkata bahawa antara satu polisi yang akan dijalankan tanpa butiran adalah polisi penswastaan second wave of privatization. Saya ingin tahu apakah syarikat-syarikat ataupun agensi-agensi kerajaan yang telah pun di-identified yang akan diswastakan kepada orang lain, kepada pihak swasta. Okay. Apakah cara penswastaan yang akan diambil? Adakah cara penswastaan itu sama dengan cara penswastaan seperti yang dahulu, di mana know who get what? Bukan know how, know who. Siapa kenal, siapa serahkan proposal yang pertama akan dapat projek tersebut. Kita dah nampak banyak projek macam tu. Indah Water bagi berjaya, lepas tu gagal, kena beli balik belok. Kita telah nampak LRT sistem pengangkutan awam kita beri kepada syarikat Renung dan lain-lain syarikat yang berkaitan, UEM. Okay. Selepas tu gagal, tak dapat bayar bayar hutang, kerajaan kena beli balik dengan harga yang lebih mahal. Banyak projek yang boleh kita utarakan di sini, tapi tak payah, kita semua tahu. Adakah cara penswastaan akan ditukar? Adakah kita akan mengambil prinsip competency, accountability dan transparency, di mana semua kontrak penswastaan diberikan tender terbuka secara kompetitif dan telus? Semua orang boleh evaluate adakah syarikat ini, syarikat yang baru diterbitkan 2 hari yang lalu, ataupun satu syarikat yang benar-benar berpengalaman dalam bidang tersebut. Kita ingin tahu. Kita tak nak sekali lagi nampak projek-projek seperti LRT, seperti IWK dan lain-lain. Pandang lagi, Abang Rahmat. Tak, satu perkara lagi saja. Okay. So itu perlu kita tahu. Dan satu perkara lagi saya ingin tahu, apakah status bekalan 010-400 perolehan kerajaan. Kita nampak sekarang banyak perolehan yang dibuat oleh kerajaan adalah dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga pasaran. Jauh lebih mahal daripada harga pasaran. Apakah pertukaran polisi yang akan diadakan, akan dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kewangan supaya ini dapat dikawal? Saya rasa kecewa kerana dalam ucapan bajet tidak ada sekalipun mention open tender. Walaupun bagi mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Bahawawi tidak dapat melaksanakan polisi tersebut, tetapi semasa beliau menjadi Perdana Menteri, antara perkara pertama dalam ucapan bajetnya adalah open tender. Kita ingin melihat supaya Kementerian Kewangan akan menegaskan keperluan open tender kepada semua kementerian. Kita tak nak tengok projek PKFZ di mana projek diberikan kepada Kuala Dimensi tanpa open tender, tanpa proposal, tanpa apa-apa. Berikan sahaja 1 bilion ringgit, tak cukup 300 juta ringgit, tak cukup 500 juta ringgit. Beri macam tu aja. Okay? Itu adalah masalah tidak ada open tender. Okay? Beli tanah pun tak open tender, beri kontrak pun tak ada open tender. So kita harap ada polisi yang tukar, okay, dalam Kementerian Kewangan supaya perkara-perkara ini tidak dapat dilihat lagi. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang, open tender adalah satu solution untuk mencegah rasuah di negara kita, untuk prevent negara kita jatuh lagi daripada tingkat 56 kepada peringkat yang lebih teruk satu hari nanti. Open tender perlu semestinya dilaksanakan untuk semua kontrak, semua projek pada masa hari ini. Terima kasih Tan Sri Pengerusi.